أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Musia tak kuasa para imam milal, tuan-tuan haji, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin serta inayahnya, dapatlah sama-sama kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita solat fardu maghrib berjamaah. Seterusnya kita akan meneruskan siri pengajian fiqh kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membicarakan ataupun memperbincangkan bab berkaitan dengan wakaf. Masih lagi berkaitan dengan wakaf. Jadi pada minggu lepas kita dah masuk berkaitan dengan kemusnahan harta wakaf dan hukum berkaitan dengannya. Jadi 8 permasalahan yang telah diketengahkan pada siri yang lepas. Dan hari ini kita akan masuk satu tajuk kecil lagi berkaitan dengan kematian penerima wakaf. Penerima wakaf, pemberi wakaf mati, itu dah settle. Penerima pula macam mana tu tuan-tuan? Harta tu nak kira macam mana? Okey. Cuma dalam kita membicarakan, jadi tuan-tuan jangan keliru. Bila sebut tentang wakaf, dia bukan hak milik seseorang, tak. Dia hanya dijaga dan harta itu perlu dimanfaatkan untuk masyarakat. Itu asal ataupun asas kepada hukum wakaf ini. Sebab bila kita dah masuk nanti, kita tak boleh nak keliru, kan? Boleh pula si bulan terima harta wakaf, kan? Jadi yang ni kita masuk nanti lagi dia agak kompleks sikit berkaitan dengan wakaf ini. Jadi kita masuk dulu kematian penerima wakaf. Okey, hukum berkaitan kematian penerima wakaf. Okey, satu. Okey, dia bagi contoh permasalahan dia, tuan-tuan. Senang nak faham. Yang pertama, jika penerima wakaf tersebut meninggal dunia. Yang terima wakaf tu dia meninggal dunia, dan pewakaf ada menentukan penerima lain. Jika penerima pertama meninggal dunia, maka harta wakaf tersebut berpindah kepada penerima kedua. Gitu kan? Ada dua pula penerima wakaf ni. Biasa penerima wakaf ni satu. Tu tuan-tuan, hukum Islam ni tuan-tuan, dia begitu kompleks dan kadang-kadang di luar pengetahuan gitu. Itu sebab kita kena ngaji lah. Kita kena ngaji benda-benda segini supaya apa? Supaya bila ada kes-kes sebegini, maka senang untuk kita rungkaikan. Contoh, pewakaf berkata, saya mewakafkan rumah ini ataupun kereta ini kepada anak saya dan kemudian ke fakir miskin. Ada dua. Yang pertama kepada anak dia. Wakaf tuan-tuan, dia bukan wasiat ataupun dia beri harta tu. Itu beza. Bila dia sebut wakaf, maknanya yang menguruskan itu adalah pertama anak dia. Kemudian dia ada wording lagi lepas tu. Apa dia? Dia bagi tahu dan kepada fakir miskin. Gitu kan. Walau bagaimanapun tidak ditetapkan penerima lain, maka harta tersebut kekal sebagai harta wakaf.
Kekal sebagai harta wakaf dan diserahkan kepada orang yang paling hampir kepada wakaf selepas kematian wakaf yang pertama. Jadi dia ni tuan-tuan, dia satu kisah dia wakafkan harta tersebut kepada anak dia, kemudian kepada fakir miskin, dan tidak ditetapkan penerima lain. Tak ada tetap maknanya saya serahkan harta ini kepada anak pertama saya dan anak kedua saya. Itu nanti ada masalah tau. Okey, tapi senario yang pertama ditunjukkan bila seseorang itu mewakafkan. Ayatnya begini, saya mewakafkan harta rumah ini ataupun kereta ini kepada anak saya, kemudian kepada fakir miskin. Maka bila penerima penerima itu maka harta tersebut kekal sebagai harta wakaf dan diserahkan kepada orang yang paling hampir kepada pewakaf setelah ataupun selepas kematian penerima pertama. Siapa yang paling hampir dengan dia? Contoh, kalau dia ada anak dia, maka anak dia itu dah yang menjadi kepada bukan pemilik, maknanya pemegang amanah kepada harta wakaf tersebut. Yang kedua, jadi dia jatuh tak pada fakir miskin, tak. Dia jatuh kepada orang yang paling hampir kepada penerima wakaf yang pertama dan orang yang paling hampir. Itu senario yang pertama. Yang kedua, jika diwakafkan kepada dua orang, kemudian kepada fakir miskin, seperti dia berkata, saya mewakafkan tanah saya ini untuk Zaid dan Umar, kemudian diserahkan kepada fakir miskin, lalu salah seorang daripada mereka ini berdua meninggal dunia, maka harta tersebut diserahkan kepada orang yang kedua. Jadi dia sebut siapa dulu. Kalau di sini contoh dia bagi Zaid, maka Zaid adalah pemegang wakaf yang pertama. Mati Zaid, barulah Umar yang kena uruskan harta wakaf tersebut. Maka harta tersebut diserahkan kepada orang kedua kerana pewakaf mensyaratkan harta tersebut hanya berpindah kepada fakir miskin sekiranya kedua-dua mereka ini meninggal dan ini belum berlaku. Tak pernah berlaku, kan? Tapi contoh, mati Zaid, mati Umar pula ambil peranan. Umar ambil peranan jaga harta wakaf, meninggal pula Umar, jadi jatuh kepada fakir miskin. Jadi fakir miskin lah yang berhak. Okey. Yang ketiga, jika diwakafkan kepada dua orang mengikut bahagian, seperti dia berkata, ini bahagian pula. Tadi harta sebiji, sebiji Umar, sebiji dia tahu. Ini contoh dia bagi lagi. Jika diwakafkan kepada dua orang mengikut bahagian, seperti dia berkata, saya mewakafkan untuk setiap seorang separuh rumah ini. Separuh rumah dia bagi kepada diserahkan setiap seorang separuh rumah ini. Dia bagi pada dua orang, kan? Jadi separuh, dibagi pada seorang, separuh lagi dibersuruh, kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Itu macam mana? Maka di sini ada dua harta wakaf, betul? Ya, contohnya rumah lah, dia bagi dua. Saya wakafkan rumah ini kepada dua orang ini, dan syaratnya adalah bagi dua. Bagilah dua. Simpulan A ambil A, simpulan B ambil D. Lepas tu ada wording lagi, kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Oleh itu bahagian salah seorang dari mereka tidak diserahkan kepada seorang lagi, maka malah diserahkan kepada fakir miskin. Contoh, dia dah bagi dua. Satu kepada Umar, contohlah, satu kepada Zaid. Matinya Umar, jadi harta tu taklah Zaid ambil peranan untuk menguruskan wakaf tersebut, tak. Kemudian yang Umar tadi sini diserahkan kepada fakir miskin. Faham tuan-tuan? Faham? Umar bagi dua, Umar, Zaid. Meninggalnya Umar, maka diserahkan kepada fakir miskin. Ikut akadnya lah. Ikut akad. Kalau dia tak cakap kat sini kan, saya serahkan harta wakaf ini kepada dua orang, Umar dan Zaid.
habis gitu. Jadi sab habis kan. Jadi Umar meninggal, siapa yang kena? Maka yang berhampiran dengan dia. Kalau dia tak sebut pakai miskin lah, maka orang yang terdekat dengan Umar tadi yang meninggal dunia, maka dia lah berkewajipan untuk menguruskan harta wakaf tersebut. Okey, itu dia punya senario dia. Bila apa? Bila pewakaf, penerima wakaf ini meninggal dunia. Okey. Kemudian permulaan wakaf dan kesinambungannya. Macam mana? Okey. Terdapat berbagai hukum berkaitan permulaan dan kesinambungan sesuatu harta wakaf. Ini juga diceritakan ada dia punya senario dia. Okay, yang pertama, bagaimana permulaan wakaf itu? Ianya bermula. Okay. Jika wakaf tersebut diberikan kepada sesuatu yang wujud tetapi tidak kekal. Wujud tetapi tidak kekal. Seperti pewakaf berkata, saya mewakafkan perpustakaan ini untuk anak-anak saya atau untuk Zaid. Kemudian diserahkan kepada keturunannya dan tidak perlu disebutkan siapa selepas itu, maka wakaf ini macam mana? Wakaf ini sah tak? Maka sah. Tonton rumah besar, kan? Rumah besar, banglo, bilik dia dah macam satu rumah, bilik library dah lah, library, kan? Dah macam satu biji rumah kos rendah besar. Jadi dia cakap, ni saya wakafkan untuk anak-anak saya ataupun untuk Zaid. Nama anak dia lah Zaid. Kemudian diserahkan kepada keturunannya. Jadi bila dah segitu, dah macam begitu, maka harta itu tak boleh difaraidkan. Dah wakaf. Jadi bahagian tu bahagian ataupun itu disebut. Kerana tujuan wakaf ialah mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala yang berterusan. Jadi itulah makna wakaf di sini. Jadi wakaf tersebut sah atau tak sah? Maka sah hukum tersebut. Ini kerana apabila telah dinyatakan pemegangnya dari awal, maka mudahlah ia diteruskan untuk tujuan kebaikan. Maka tak boleh diubah lah. Kalau bilik tu jadi library, sampailah yaumul kiamah jadilah library. Tapi kena tahulah, rumah tu dah habis bayar. Hak milik sepenuhnya, bukan dalam bank lagi. Ni dalam bank lagi tu. Pokok kena na'udzubillah min zalik kan. Kena lelong begitu, jadi dah tak boleh. Jadi kena faham. Wakaf ni asal dulu kita belajar hak milik sepenuhnya kepada harta itu kepada empunyanya. Dia tak boleh sekat-sekat pinjaman apa dan sebagainya lah. Okey, kemudian dan ia diserahkan kepada orang yang paling hampir kepada wakaf pada ketika kematian penerima wakaf asal. Jadi anak-anak dia dah meninggal, maka keturunannya itu adalah sebagai apa, meneruskan kesinambungan untuk menjaga harta wakaf tersebut. Jadi orang yang paling hampir dengan wakaf pada ketika itu penerima wakaf asal. Ini kerana sedekah kaum keluarga adalah amalan yang paling terbaik, dan sedekah kepada kaum keluarga adalah sedekah yang berpanjangan sebagaimana yang disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya sebutkan lah. Kalau kita nak sedekah, tuan-tuan, kita ada duit, tak tahu nak sedekah kat mana. Tuan-tuan kena tahu hadis ni. Hadis ni Nabi bagi tahu apa? As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin dikira satu sedekah. Okey, satu sedekah. Nampak orang miskin kan? Sedekah. Tetapi Nabi sambung lagi. Apa dia? Wa 'ala zirrahimi sintan. Sadaqatun wasilah. Apa dia? Sementara sedekah kepada kaum keluarga dikira dua ibadat, sedekah dan silaturahim. Sedekah pun dapat pahala silaturahim pun dah dapat, merapatkan hubungan silaturahim. Jadi nak bagi tahu kat sini, sedekah yang paling terbaik adalah sedekah kepada silaturahim kita.
silaturahim kita. Maknanya yang ada silaturahim dengan kita lah. Contoh apa? Adik-adik kita kan, ada pakcik kita, makcik kita, yang ada tali silaturahim dengan kita. Kalau kawan sebelah boleh Ustaz merapatkan silaturahim. Tak. Tu konsep kena tonton, kena faham lah. Silaturahim ni yang kita sebut kan. Silaturahim, merapatkan silaturahim. Silaturahim tu adalah yang ada silah rahim dengan kita. Kan, mak bapak kita, usul furuk kita, anak saudara kita, itulah silaturahim. Silaturahim. Kalau yang kawan-kawan kita ni apa? Zawil kurba. Zawil kurba, jiran tetangga. Itu juga disebut dalam Al-Quran, dan itu juga ada peranan dia di dalam Islam. Bukan kecil-kecil tuan-tuan. Jiran ni tuan-tuan, dia bukan kecil-kecil, bukan lalang lah kita nak remeh-remeh, tak. Jiran juga mempunyai peranan yang sangat penting. Dan sebab jiran juga kita boleh masuk syurga, dan sebab jiran juga kita boleh masuk neraka Allah wal-iyyazubillah. Apatah lagi dengan silaturahim kita. Maka itu perlu lagi lah diambil berat tentang berkaitan dengan sedekah tadi lah. Ataupun berkaitan dengan wakaf juga termasuk dalam sedekah. Jadi sedekah ni besar tuan-tuan. Dalam sedekah ada zakat, dalam sedekah ada wakaf. Jadi nak cerita bila Nabi bagi tahu pasal sedekah kan, sedekatun jariyah, sedekah yang berjalan, yang berlari. Jar tu berlari tuan-tuan, ataupun berjalan, yang tak putus-putus. Kita masuk sap dalam tabung kan, dia buat ni lampu, dia buat ni kipas. Ni tonton wakaf kipas ni, teng pusing ni, pahala tu tuan-tuan. Faham? Pahala untuk para penginfak. Lepas tu tiap-tiap Jumaat pula kan doa, ya Allah kan berikanlah kepada pewakaf. Tu bukan hanya sekadar wakaf di majlis agama dia tuan-tuan. Apa sahaja yang tuan-tuan wakaf, hari-hari setiap minggu didoakan di dalam khutbah. Setiap minggu didoakan. Okay, jadi tuan-tuan, di sini wakaf tersebut dikhaskan untuk fakir miskin yang ada hubungan kekeluargaan dan bukan waris. Bukan waris. Yang mana didahulukan anak lelaki saudara perempuan. Anak saudara adik itu lah. Sebelum anak lelaki kepada bapa saudara, anak lelaki pakcik gitu. Jadi itu lebih afdal. Anak lelaki kepada adik perempuan kita, itu lebih aula. Kemudian sebelum kita bagi kepada anak lelaki kepada pakcik kita, yang tu silah tu didahulukan. Nak sedekah pun dia punya apa orang kata, dia punya tingkatan dia tuan-tuan. Tingkatan dia. Ni A, ni grade A, ni grade B. Tu sebab orang yang smart ni tuan-tuan, dia tahu wakaf ataupun sedekah mana yang paling terbaik di dalam sedekah kita seharian. Okey. Kemudian yang kedua, permulaan wakaf dan kesinambungan dia. Contoh yang kedua adalah jika wakaf tersebut terputus sejak awal, seperti pewakaf berkata, rumah ini untuk anakku yang akan lahir, kemudian dia diserahkan kepada fakir miskin. Itu macam mana? Okey, maka wakaf untuk orang yang pertama terbatal. Jadi inilah macam kita dah bincang pada minggu lepas, kita wakafkan kepada bayi yang belum lahir, masih dalam perut, kita wakafkan. Boleh tak boleh? Tak boleh. Terbatal. Kemudian ada ayat lagi, kemudian diserahkan kepada fakir miskin, dan ini juga terbatal. Maknanya akadnya itu, lafaznya itu terbatal. Sebab wakaf yang kedua juga terbatal kerana wakaf kedua bergantung kepada wakaf yang pertama. Maka tak sah. Tapi Ustaz dia sebut tadi
kepada anak yang belum lahir, kemudian untuk fakir miskin. Yang pertama dah batal, yang kedua pun terbatal. Tak boleh. Dia ada tingkatan. Yang pertama batal, tak boleh tiba-tiba yang kedua, tak boleh. Tak boleh. Melainkan anak tu lahir, saya wakafkan harta ini untuk anak saya ini. Kemudian contohlah seminggu lepas tu saya wakafkan harta saya ini ataupun rumah ini kepada anak saya ini, wakafkan kepada sebut dah lahir dan kepada, kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Ayat dia begitulah. Meninggal anak tu seminggu, maka harta tersebut jadi harta fakir miskin. Itu nak kena faham. Wakaf yang kedua juga terbatal. Okey. Kemudian yang ketiga, jika wakaf tersebut terputus di tengah, seperti pewakaf berkata, saya mewakafkan kedai ini untuk anak-anak Khalid. Dia bagi contoh kat sini, nama anak-anak Khalid. Tuan-tuan jangan pelik lah, nama Arab-Arab semua ni kan, Zaid ada, Omar ada kan. Boleh je kita tak tukar kan. Tapi nama hari ni panjang tuan-tuan, nama anak-anak kan. Jadi dia bagi anak-anak Khalid dekat sini. Kemudian untuk seorang lelaki, kemudian untuk fakir miskin. Maka wakaf sebegini bagaimana? Wakaf sebegini dikira sah. Ini kerana ada pemegang wakaf ketika itu dan penghujungnya selepas anak-anak Khalid harta wakaf itu diserahkan kepada fakir miskin, bukan kepada orang yang paling hampir kepada wakaf kerana tidak diketahui jangka masa yang terputus itu. Ini adalah senario yang ketiga. Dia mewakafkan kepada anak-anak Khalid, gitulah. Kemudian kepada fakir miskin. Jadi selepas anak-anak Khalid tu maknanya dah meninggal ke dan sebagainya, maka harta wakaf tersebut diserahkan kepada fakir miskin ikut kepada akad tersebut. Jadi ini tuan-tuan. Jadi pertama, kematian penerima wakaf. Jadi permulaan wakaf dan kesinambungan dia macam mana? Ada side, ada penerima yang pertama, ada penerima yang kedua, ada penerima yang ketiga. Jadi ini cara macam mana harta wakaf itu dikendalikan. Kemudian tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada pengawasan harta wakaf. Jadi siapa yang nak memantau harta wakaf ni? Kan kita dah wakafkan. Jadi macam mana siapa yang nak mengawasi harta wakaf tersebut? Adakah penerima wakaf? Adakah pemberi wakaf? Pewakaf itu yang kena mengawasinya. Okey. Dan harta wakaf ini memerlukan pengawasan yang cukup bagi segala urusan dan keperluan. Di samping menjamin hasilnya diserahkan kepada pihak yang ditetapkan oleh wakaf. Jadi kena pantau betul-betul lah. Bila harta wakaf ini perlulah dipantau dan diselenggara dengan elok. Harta apa saja, apa saja yang di. Kemudian pihak yang layak mengawasi harta wakaf. Orang yang paling berhak mengawasi harta wakaf ialah orang yang ditetapkan sendiri oleh wakaf. Itu sebab di negeri Johor ni tuan-tuan, contohlah macam masjid dan surau ni. Ni harta wakaf, betul? Harta wakaf. Ianya adalah diserahkan kepada Majlis Agama Islam negeri Johor. Jadi apa berkaitan dengan tanah wakaf ini, kenalah dan majlis agama yang memantau bagaimana keadaan yang berlaku di tanah wakaf. Begitu. Jadi itu apa maknanya dia kena mengawasinya. Okey. Orang yang paling berhak mengawasi harta wakaf ialah orang yang telah ditetapkan sendiri oleh pewakaf. Jadi pewakaf itu dia kalau sepatutnya yang bila dia dah serahkan, contoh macam inilah, yang menyerahkan, diserahkan itu
adalah developer, kan, diserahkan kepada majlis agama. Jadi developer tu yang kena tengok, tuan-tuan. Tapi sekarang developer tak adalah nak tengok, kan. Tokenya pula bukan orang Melayu gitu, kan. Jadi diserahkan kepada majlis agama. Majlis agama lah yang melihat apa-apa isu dan sebagainya, akan isu boleh diselesaikan oleh majlis agama Islam. Itu sebab kalau nak minta zakat ke apa ke, boleh tak untuk penyelenggaraan. Contoh, in case kadang-kadang ada surau-surau yang wakaf tetapi dia keuangan dia sikit, tak boleh. Kadang-kadang apa bocor ke yang besar bila tiba ribut dan sebagainya. Jadi boleh diminta kepada majlis agama Islam. Sebab apa? Sebab dia ada hasil. Macam tabung tu, tuan-tuan, kan, dia ada ambil sikit, kan, ambil sikit untuk pembangunan masjid ataupun surau yang lain. Jika pewakaf mensyaratkan pengawasannya dilakukan sendiri, maka dia bertanggungjawab mengawasinya. Tapi ini kalau individu, macam tuan-tuan, contoh, wakafkan kepada anak ataupun wakafkan kepada seseorang, maka pengawasannya adalah pewakaf tadi, pewakaf, dan sememang dialah orang yang paling layak. Jika dia mensyaratkan kepada orang lain, seorang atau lebih, sama ada menyerahkannya ketika hayatnya atau melalui wasiatnya, maka syarat tersebut perlu dipatuhi kerana dia telah menjadikan sedekah sebagai takarrub ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang masih hidup, yang pewakaf yang masih hidup, dia boleh tak memantau ataupun membuat pengawasan? Yes, boleh. Boleh. Bagi idea ke dan sebagainya, boleh untuk diberikan kepada. Itu sebab kalau majlis agama ni dia senang. Kita tengok, okey, nak buat wakaf tanah kosong ni untuk apa? Untuk kubur. Dia terus kubur. Kalau nak buat apa? Untuk masjid, surau, tahfiz dan sebagainya. Untuk tanah kosong, untuk pertanian dan sebagainya, itu kena notekan dalam perjanjian. Perjanjian. Oleh itu, syarat mengenai pengawasan perlu dipatuhi, termasuklah syarat penggunaannya. Jika dia menyerahkan pengawasannya kepada seseorang lalu dia mati, maka pengawasan ini diserahkan kepada si fulan tadi, dan ini adalah harus bagi melaksanakan kehendaknya agar harta wakafnya diwarisi. Kemudian dia lantiklah, dia melantikkan seorang, kan, nanti awak lah jadi saya punya pemantau untuk harta wakaf yang saya telah wakafkan ini. Pengawasan boleh tak? Boleh, seorang ataupun lebih. Kalau banyak kalau banyak dia wakaf, contoh wakaf 100 ekar tanah, jadi dia boleh tak untuk penguasanya, hartanya? Boleh. Dia boleh pergi majlis agama, saya nak sini lah, saya tengok tanah dekat situ dia tak buat apa-apa pun, kan. Boleh isukan macam itu, supaya apa? Ada pembangunan yang dibuat oleh penerima wakaf tersebut. Umar radhiyallahu an pernah mengawasi urusan sedekahnya sendiri. Kemudian diserahkan kepada anak perempuannya, Hafsah, sehingga Hafsah meninggal dunia. Kemudian dia diserahkan kepada orang yang bijak pandai di kalangan keluarganya. Jadi Sayyidina Umar pun ada buat wakaf sebegini, dan kemudian diserahkan banyak pengawasan untuk wakaf itu kepada anak perempuannya, sehinggalah dia meninggal, last diserahkan kepada keluarganya. Jika pewakaf tidak mensyaratkan pengawasannya kepada sesiapa, seorang pun tak ada, dia nak pengawasan, maka pengawasannya diserahkan kepada al-qadi. Ini hakim ataupun pemerintah. Pemerintah, kerana dia bertanggungjawab mengawasi semua perkara, dan dia orang yang paling layak mengawasi harta wakaf tersebut.
Jadi boleh al-qadi ataupun pemerintah. Kalau kita ni majlis agama Islam yang paling layak untuk untuk mengawasi harta tersebut. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk lagi syarat-syarat pengawas harta. Jadi nak jadi pengawas untuk harta wakaf ini juga ada syarat-syarat dia. Tak boleh nak lantik mana-mana kan. Lantik lawyer ni. Jadi apa syarat-syarat dia? Ada dua je tuan-tuan. Yang pertama adil, iaitu beristiqamah dengan pegangan agama Islam. Bukan agama lain. Disebut kat sini pegangan agama. Agama maknanya agama Islam lah. Bukan diserahkan kepada adil, iaitu beristiqamah dengan pegangan agama Nasrani, Yahudi. Tak ada. Pegangan agama Islam. Disyaratkan bersifat adil ini kerana pengawasan adalah tanggungjawab, dan tanggungjawab tidak boleh dipegang oleh orang yang tidak adil. Jadi itu kena tahu lah. Maknanya sifat adil. Yang kedua, berkemampuan, iaitu mempunyai kekuatan dan keupayaan untuk menjalankan pengawasannya disambil membimbing ke arah penggunaan yang terbaik. Jadi dia bolehlah, dia boleh tengok bila dia nampak harta wakaf tu, dia boleh transform. Apa nak jadi harta wakaf ni? So kita dapat satu biji rumah, apa yang perlu kita buat? Kita tengok pada pewakaf tu, macam mana dia punya akad dia nak buat apa. Kalau dia cakap buat apa, jadi boleh mendatangkan pahala pada saya, silakan. Jadi buat rumah anak yatim, tanya okey tak bang? Wakaf. Kita buat rumah anak yatim untuk orang-orang miskin dan fakir miskin. Jadi itu pengurusan. Jadi dia berkemampuan dan mempunyai kekuatan untuk menjalankan pengawasannya. Jika kedua-dua syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh pengawas tersebut, maka pemerintah akan menarik balik dan mengawasinya sendiri dan menyerahkan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kalau kita dekat nak faham kalau dekat setiap negeri, setiap daerah dia ada ada pegawai dia, pegawai khas dia, pegawai amin nama dia, pegawai amin. Jadi itu yang menyelaras. Lepas tu kita ada lagi sub-sub ke bawah tu ada orang yang orang kata menerima zakat dan sebagainya, amil dia boleh mengawasi harta-harta wakaf begitu. Jika kekurangan ini telah diatasi oleh orang ini dan kembali memenuhi syarat tersebut, maka hak pengawasan diserahkan kembali kepadanya. Sekiranya dia tak dapat buat pada permulaannya, lepas tu alhamdulillah dapat pula buat, maka diserahkan kembali pengawasannya. Demikian hukumnya jika dia disebut sendiri oleh pewakaf sebagai pengawasnya. Hendaklah segala tindakan demi kebaikan dan keperluan harta wakaf kerana dia bertanggungjawab mengawasi kepentingan orang lain, sama seperti penjaga harta anak-anak yatim. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, syarat jadi pengawas harta wakaf ini, dia jagaan harta wakaf itu seumpama seperti penjaga anak-anak yatim. Jadi berat tak tugas ni? Berat sebenarnya. Silap langkah, ayo kat sini situ. Sebab dia kena adil dan berkemampuan. Kemudian tuan-tuan, tugas pengawas harta wakaf. Tugas pengawas harta wakaf. Ni adalah, kalau kita ni pengawas harta wakaf, kalau di orang kata di profesional kan, dia menjadi pegawai amin. Pegawai amin ni yang amanah. Dia menyelaras harta-harta wakaf di dalam kalau ke Johor gitulah dia punya terms dia. Jadi pengawas harta wakaf mempunyai tugas-tugas tersendiri. Secara ringkas disebut di sini. Yang pertama, ini bab pengurusan. Apa pengurusan yang perlu dibuat oleh pengawas harta wakaf? Kokot satu hari nanti kan, orang wakaf pada tuan-tuan.
dia tak wakaf pada majlis agama, dia wakaf kepada individu. Jadi bila individu ataupun tuan-tuan sendiri wakafkan harta tersebut dan tuan-tuan jadi pengawas harta berkenaan, ataupun ada orang di bawah ataupun orang yang tuan-tuan hire dia, ambil dia untuk dia jadi pengawas kepada harta wakaf. Okey, apa dia? Yang pertama, menguruskan hal ehwal berkaitan harta wakaf tersebut, termasuklah pembangunan, penyewaan, mengutip hasil dan membahagikan hasilnya kepada mereka yang berhak menyimpan sumber dan hasil sebagai simpanan. Itu tuan-tuan. Jadi orang yang diserahkan harta wakaf ini, dia kena menguruskan harta wakaf ini dengan seadil-adilnya, supaya harta wakaf tersebut dapat menjadi sumber dan hasil sebagai simpanan, dan dia dipertanggungjawabkan untuk menjalankan urusan sedemikian. Segala tindakan ini diuruskan oleh pengawas tersebut sekiranya dinyatakan oleh pewakaf. Jika pewakaf hanya menyerahkan sebahagian urusan kepada dia, maka dia hanya bertanggungjawab menguruskan syarat pewakaf. Jadi kalau pewakaf tu suruh uruskan separuh, kan, kau urus separuh je lah, kan? Jadi separuh je lah dia kena urus, separuh lagi dibiarkan, gitulah. Ketika ini dia seolah-olah wakil yang hanya menguruskan sesuatu dalam batasan yang telah ditetapkan. Jadi itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, apa dia? Tugas yang kedua, jika pewakaf mensyaratkan 2 orang pengawas, dia ada 2 orang pengawas, maka mereka berdua tidak boleh menguruskannya secara berasingan. Tak boleh. Maka diselaraskan, selagi mana tidak disebutkan sebaliknya. Jika ia dinyatakan, bolehlah mereka menguruskan secara berasingan. Contoh, kita seseorang telah wakaf, contoh 10 ekar tanah. Jadi tak bolehlah pengawas harta wakaf ni jom mat dengan dul. Contohlah senang, mat dengan dul, kan, diserahkan harta wakaf kepadanya, maka diuruskan harta wakaf tersebut. Maka dia kena menyeras 10 ekar. Dia tak boleh bagi kau 5, aku 5, kita urusin. Dia kena uruskan ni, harus. Melainkan ada perintah daripada pewakaf untuk diuruskan secara berasingan. Okey. Kemudian tajuk kecil lagi adalah upah pengawas harta wakaf. Boleh tak pengawas harta wakaf ini diberikan hasil untuk mereka, boleh tak diberikan upah? Jika pewakaf mensyaratkan sebahagian hasil untuk pengawas, maka ia diharuskan. Boleh. Boleh tak? Maka bolehkan. Dan dia boleh mengambilnya, dan jika tidak disebut oleh pewakaf, maka tiada upah untuk pengawas. Jadi dia kena syaratkan kat situlah. Saya wakafkan ini, dan sebahagiannya pengurusan berkaitan dengan harta wakaf ini saya berikan sebagai upah. Jadi bila disebut situ, maka boleh untuk dijadikan sebagai upah. Maka kalau tak sebut, maka tak bolehlah untuk dijadikan sebagai upah untuk pengawas. Jika pengawas tersebut membangkitkan perkara ini kepada pemerintah dan meminta agar ditetapkan upahnya, maka harus bagi pemerintah menetapkan upah yang munasabah untuk pengawas tersebut. Okey, jika tidak terdapat sesiapa yang boleh mengawasinya tanpa upah, pengawas juga boleh mengambil hasil daripada harta wakaf dengan cara yang wajar. Boleh. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, tidak mengapa bagi orang yang mengawasinya untuk makan hasilnya dengan cara yang wajar. Dengan cara yang wajar. So kita urus harta wakaf tersebut untuk mana maslahah orang lain, tetapi yang pengawas ni pun dia ada dia punya tuntutan dia. Maknanya dia kelangsungan hidup dia, kalau dia dah kahwin, dia ada isteri dia, tapi boleh tak diambil? Boleh. Mungkin ataupun dimakan hasilnya dengan cara yang wajar. Untuk
10 juta, 5 juta dia ambil, tak boleh lah, tu dah melampau tuan-tuan. Jadi mungkin secara yang wajar untuk lepas kan rumah gitu kan, untuk lepas upah dia tu, bagaimana keperitan dia. Pertelingkahan antara pengawas dan penerima wakaf berkenaan perbelanjaan. Tadi saya kita ceritakan, bicarakan tentang jika dia pengawas ini bangkitkan isu tu kepada pemerintah, maka pemerintah boleh menetapkan upah kepada pengawas tadi dengan mengambil hasil daripada apa yang telah diwakafkan. Pertelingkahan antara pengawas dan penerima wakaf. Jadi ini isu juga, bergaduh pula kat situ kan, pengawas dengan penerima wakaf berkenaan dengan perbelanjaan. Apabila pengawas tersebut mendakwa telah menyerahkan hasil wakaf kepada mereka yang berhak, tetapi mereka menafikannya, jika penerima merupakan orang yang dikhususkan, maka dakwaan mereka diterima. Seterusnya mereka berhak meminta dilakukan audit. Begitu. Jika penerima bukan orang yang dikhususkan, maka pemerintah berhak meminta dilakukan audit, dan audit itu diterima jika ada kemungkinan kiraannya tepat. Jika pemerintah meraguinya, pengawas itu hendaklah diminta bersumpah. Ini pertengkaran lah. Cerita kat sini, bila dah serahkan kepada hasil wakaf tadi kepada orang yang berhak, tetapi dinafikan. Begitulah. Tetapi dinafikan. Jadi dalam kaedah fiqh ini disebut juga hendaklah ianya diaudit, tengok dibagikan kepada orang yang dikhususkan itu bagaimana, layak ke tak layak dan sebagainya. Okey, pemecatan pengawas. Ada pula pecat kat sini kan. Okey, pengawas wakaf akan terlucut jawatannya jika dia kehilangan syarat-syarat kelayakan yang disebutkan sebelum ini. Maknanya jika dia tidak adil, zalim. Yang kedua, dia tidak berkemampuan untuk menguruskan harta wakaf tersebut, maka gugurlah dan bolehlah dilakukan pemecatan. Di samping itu, dia juga boleh dipecat oleh pewakaf, dan pewakaf boleh menggantikannya dengan orang lain. Kedudukan pengawas wakaf sama seperti kedudukan wakil. Okay. Dalam masalah wakil, pewakil boleh memecat wakilnya pada bila-bila masa, walau bagaimana keadaan ini berbeza. Jadi ceritanya kat sini, jika pengawas ini melakukan, maknanya tidak adil, tidak berkemampuan. Dia bagi contoh dekat sini. Contohnya, pewakaf mewakafkan sesuatu untuk anak-anaknya yang miskin. Kemiskinan merupakan syarat, dan syarat ini tidak boleh ditukar kepada anak-anaknya yang kaya. Ini kerana sebagaimana yang telah dinyatakan, tiada perubahan yang boleh dibuat pada ketika akan. Jadi pewakaf mewakafkan sesuatu untuk anak-anaknya yang miskin. Jadi anak-anak miskin dia bagi harta ini wakaf. Kemudian dalam anak-anaknya itu ada anak-anak yang kaya. Jadi anak-anak yang kaya itu tidak boleh ditukar kepada miskin dan tidak boleh mendapat manfaat daripada harta wakaf tersebut. Okey. Dalam masalah wakil tadi ceritanya, wakil pun boleh memecat pengawas wakaf. Pemecatan pengawas ini boleh dilakukan oleh wakil. Diwakilkan oleh pewakaf. Jadi pewakaf cakap, kau lah Abu, kau pergi tengok pengawas wakaf kita tu okey tak okey. Kalau tak okey, ada berlaku dia ada sifat tidak adil, dia tidak berkemampuan untuk menguruskan harta wakaf tersebut, maka aku serahkan kepada kau. Jadi wakil tu bila dia tengok tak layak, maka dipecat pengawas pengawas tersebut, maka hukumnya bagaimana? Dibolehkan. Okey, beberapa masalah berkaitan. Jadi tuan-tuan, okey, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu beberapa perkara yang boleh kita lihat pada malam ini berkaitan dengan
pertelingkahan berkaitan, semuanya berkaitan dengan wakaf ini, hak daripada pengawasan harta wakaf dan sebagainya. Dan insyaAllah minggu depan kita akan masuk tentang berkaitan dengan beberapa masalah berkaitan wakaf. Jadi masalah ini dia akan berbagi contoh, macam biasa. Sebab nak faham berkaitan dengan wakaf ni dia kena ada contoh. Kalau kita baca semata-mata tuan-tuan berkaitan dengan dia punya syarat apa dan sebagainya, tanpa ada contoh, pening kita tuan-tuan, pening. Jadi dia bagi contoh kat situ, dan daripada contoh itu dia akan membawa maksud berkaitan hukum-hukum yang boleh dan akan wujud dalam masyarakat pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, ke depan kita akan masuk beberapa masalah berkaitan wakaf. Kita akan habiskan wakaf ini dan kita akan masuk tajuk yang baru pada, tengoklah kalau boleh kita sempat untuk minggu depan kita akan masuk bab berkaitan dengan wasiat. Jadi wasiat ni pun adalah salah satu perkara yang sangat besarlah dalam kehidupan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik itu datang dari Allah SWT, yang buruk itu kelemahan di saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr.